Terima kasih Datuk Pengerusi. Datuk Pengerusi, saya juga ingin ambil bahagian dalam hal berkaitan dengan penyelarasan program pembasmian kemiskinan 71000. Kami semua tahu bahawa ada beberapa kementerian yang terlibat dalam membasmi kemiskinan. Kenapa ia berlaku dan kenapa perlu ada pembayaran melalui macam-macam kementerian, kementerian keluarga dan kebajikan, kementerian perumahan dan sekarang IKC, kementerian dari Jabatan Perdana Menteri. Kenapa ini semua di dalam satu umbrella supaya ia dapat synchronize pembayaran. Dan saya ingin tahu apakah dari dikatakan yang akan diagihkan lebih dari 90 juta dan berapakah orang targetnya dan macam mana ia dapat dikenal pasti dan dari segi statistik sekarang berapakah yang ada hardcore poor dalam negara ini dan juga di antara mereka bolehkah kerajaan memberi pemecahan mengikut kaum dan juga saya difahamkan bahawa kebanyakannya adalah dari negeri Sabah dan Sarawak dan apakah tindakan yang diambil bukan saja dari segi memberi pampasan atau pembayaran bulanan kepada mereka tetapi juga long term supaya kemiskinan ini dapat dihapuskan. Datuk Pengerusi, selain dari itu dari 80300 iaitu rukun tetangga. Datuk Pengerusi, di Ipoh di kawasan saya di Cherry Apartment di mana pada tahun lebih kurang 70 satu tanah telah diberi oleh fahamkan oleh kerajaan negeri untuk kegiatan rukun tetangga. Dalam lebih kurang 30 tahun ini lebih dari RM200,000 telah diberi oleh jabatan berkenaan untuk menolong kegiatan rukun tetangga dan di kawasan tersebut ada lebih kurang di Cherry Apartment lebih kurang 500 keluarga yang telah mendapat manfaat, di antaranya menjalankan kegiatan kindergarten dan juga macam-macam recreational dan educational facilities. Grant itu yang bernombor 00027388, lot number 04408. Datuk Pengerusi, saya difahamkan baru-baru ini tanah di mana bangunan rukun tetangga ini dibina dengan lebih kurang RM100,000, lebih kurang 20 tahun ini. Sekarang tanah tersebut telah diberi kepada seorang individu. Dan saya difahamkan ini disetujui dan tidak ada bantahan langsung oleh kementerian. Dan saya sendiri telah membaca satu surat yang dihantar oleh jabatan ini kepada penghuni-penghuni di sana mengatakan bahawa mereka tidak ada hak untuk bertinggal di sana, tidak ada hak untuk menjalankan kegiatan rukun tetangga kerana tanah ini kerajaan negeri telah memberi kepada seseorang individu. Soalan yang saya nak tanya, kenapa ini boleh terjadi? Lebih-lebih lagi di mana wang rakyat melalui jabatan ini telah diagihkan untuk pembinaan satu rukun tetangga yang telah berada di sana lebih kurang 30 tahun. Akan tetapi dengan tiba-tiba tanah tersebut dengan persetujuan kementerian dan pegawai-pegawai dalam kementerian telah memberi tanah tersebut, telah dibenarkan untuk memberi kepada satu individu yang ada tanah di sebelah di mana rukun tetangga ini didirikan. Apakah muslihatnya dan kenapa ini terjadi? Dan adakah saya telah menulis surat kepada jabatan tersebut tetapi tidak dapat apa-apa jawapan. Yang mustahak adalah ini. Saya berpendapat ada penyelewengan, tidak ada keikhlasan dalam pegawai-pegawai yang berkenaan dan saya hairan kerajaan boleh membenarkan satu bangunan yang telah dibina dengan beratus-ratus ribu ringgit boleh diberi sahaja dengan tiba-tiba kepada pihak yang lain. Saya harap satu penyiasatan dibuat di kawasan di Ipoh dan satu jawapan yang menyeluruh dapat diberi. Selain dari itu, Datuk Betul adalah mengenai Suruhanjaya Pilihan Raya maksud bekalan 4. Datuk Betul, Datuk Pengerusi, saya difahamkan bahawa kita semua tahu proses yang senang sekali
adalah untuk mendaftar pemilih adalah sistem automatik ni yang sedia, yang sekarang di mana seseorang perlu mengambil kad pengenalan. Bila dia telah tiba masa 21 tahun, dengan automatik semua orang ini boleh daftar sebagai pemilih. Kenapa ia tidak dibuat? Saya lagi ingat pada sesi yang dulu, lebih kurang 3 tahun dulu, kerajaan telah mengatakan bahawa pada setiap tahun kerajaan membelanja lebih kurang dalam lingkungan 99 juta ringgit untuk membuat bermacam-macam kempen. Ini semua membuang masa, membuang wang rakyat kerana mengambil bahagian untuk mendaftar. Macam kita nak pergi cari orang-orang yang tidak ada di negara ini. Sebenarnya mereka semua ada. Semua perkara yang perlu ada mengenai tarikh lahir mereka, nama mereka, di mana mereka tinggal, semua ada dengan Jabatan Pendaftaran. Kenapa ia tidak hanya di-update dalam SPR? Semua ini dapat diselesaikan. Tak perlu kita buang masa, tak perlu kita membuang wang lebih dari 100 juta ringgit setiap tahun. Kenapa satu sistem yang lebih sempurna, yang ikhlas dan transparan belum lagi ada di negara kita? Di New Zealand, kalau pilihan raya diadakan, pilihan raya 1 hari sebelum itu boleh mendaftar sebagai pemilih. Tetapi kita di sini berbulan-bulan perlu diberi notis, perlu ambil daftar, gazet dan sebagainya. Kenapa kita tidak membenarkan pendaftaran yang sedia ada, yang bagus sekali dari Jabatan Pendaftaran saja, update sahaja, atau melalui email pendaftaran boleh dibuat? Kenapa ia pilihan yang bagus tidak dibuat? Datuk Ni Pertua, selain dari itu, iaitu mengenai Jabatan Perkhidmatan Awam 03000. Datuk Pengerusi, pada tahun 71, kalau kita tengok bilangan pekerja di Jabatan Perkhidmatan Awam, di mana kalau mengikut bangsa adalah lebih kurang 50% masyarakat Bumiputera dan 50% yang lain adalah bukan Bumiputera. Ya, salam bahagia Kepok. Yang berlaku, Ahmad. Ya, apa yang berlaku ya? Bukan, dan tetapi sekarang ia menjadi satu bila jawapan diberi, dikatakan bahawa sekarang lebih kurang 78% adalah orang Bumiputera dan lain adalah dari bukan Bumiputera. Soalan saya yang khusus adalah macam mana kita dapat ada komposisi yang baik di Jabatan Perkhidmatan Awam supaya semua masyarakat, tidak kira bangsa, masyarakat Cina, masyarakat India, masyarakat Bumiputera, masyarakat Sabah dan Sarawak terutamanya dapat ambil bahagian dan mereka juga ada representasi dalam Jabatan Perkhidmatan Awam. Dan bilakah ia akan dibuat supaya kita dapat tahu bila kita pergi ke sesuatu pejabat, semua bangsa ada bukan sahaja bekerja tetapi berkhidmat untuk rakyat. Dan lebih-lebih lagi di satu jabatan yang sensitif seperti kad pengenalan, Jabatan Pendaftaran, kita nampak tidak ada bangsa Cina dan bangsa India langsung. Dan ini perlu ambil perhatian. Dan lagi satu perkara adalah berkaitan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam. Dikatakan Malaysia adalah satu negara yang mempunyai terlampau banyak pekerja-pekerja awam yang bekerja berbanding dengan negara-negara jiran atau negara-negara barat atau negara-negara yang tidak maju langsung. Ini adalah satu yang sangat unik. Kenapa kita ada ramai orang perlu berkhidmat di Jabatan Perkhidmatan Awam, dan apakah studi-studi yang telah dijalankan supaya mereka diperlukan di JPA ini?